Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan tugasan dalam subjek Penghayatan Etika dan Peradaban KBE 2 dari kumpulan 1 di bawah tajuk Isu dan Cabaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Perkenalkan ahli kumpulan kami. Objektif kajian bagi tugasan ini adalah: yang pertama, mengenal pasti konsep bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua, mengkaji isu dan cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sebelum dan selepas merdeka. Yang ketiga, mengkaji langkah yang diambil untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Metodologi kajian ini menggunakan kaedah kualitatif, iaitu berkaitan dengan sejarah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pendekatan kualitatif ini lebih memfokuskan kepada proses dan peristiwa, iaitu isu dan cabaran berasaskan maklumat dari pelbagai sumber. Dalam kajian ini, fakta amatlah penting bagi mencapai objektif kajian tersebut. Manakala dari segi kajian literatur pula, terdapat beberapa penulisan berkaitan dengan bahasa Melayu seperti penulisan Rosita dan Hashim pada tahun 2014. Penulisan-penulisan ini membantu merungkai persoalan negara bangsa Malaysia. Ia juga menerangkan langkah-langkah, isu dan cabaran serta konsep bahasa Melayu mengikut penulisan masing-masing. Sesungguhnya, kajian ini memberi keutamaan kepada kedaulatan bahasa Melayu, namun ianya tidak mudah seperti yang kita jangkakan. Pengenalan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu merupakan identiti rakyat kita, rakyat Malaysia, yang dikenali sebagai bahasa kebangsaan ataupun dikatakan sebagai bahasa rasmi Malaysia. Identiti ini merupakan wadah kepada perpaduan nasional. Wadah di sini bermaksud alat ataupun asas perpaduan. Seperti yang kita ketahui, bahasa memang merupakan alat komunikasi, namun ia juga menunjukkan bangsa dan bahasa jiwa bangsa. Ia bermaksud bahasa sebagai milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan. Tambahan pula, bahasa membawa peranan penting dalam membina jati diri seseorang, memupuk semangat kekitaan, integrasi iaitu penyatuan, serta membawa kepada maruah dalam membina negara bangsa yang berdaulat. Namun begitu, sebelum bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan, terdapat beberapa isu dan cabaran yang telah dihadapi sebelum dan selepas menjelangnya kemerdekaan. Seterusnya, kita pergi kepada ciri-ciri bahasa Melayu Klasik. Bahasa Melayu Klasik ialah dialek yang digunakan oleh Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-14 hingga abad ke-18. Bahasa Klasik lebih jelas daripada bahasa kuno. Ini antara ciri-ciri bahasa Melayu Klasik yang sering digunakan pakai oleh Kesultanan Melayu Melaka. 1. Kalimat yang panjang, berulang dan berbelit-belit. Bahasa Klasik dalam naskah Melayu lama tidak ada tanda baca. Jika ianya ada, tidak digunakan pada kedudukan yang betul. Yang kedua, menggunakan bahasa istana, misalnya perkataan baginda, gering iaitu sakit, santap iaitu makan. Yang ketiga, menggunakan kosakata klasik seperti Ratna Mutu menikah, Eden Kesmarah iaitu mabuk asmara, Sahaya Masyhul iaitu bersedih. Yang keempat, banyak menggunakan perdu perkataan, kata pangkal kalimat seperti sebermula, alkisah, hatta, adapun. Yang kelima, menggunakan abjad Jawi yang dipinjam daripada bahasa Arab yang telah ditambah dengan beberapa huruf tambahan. Yang keenam, frasa dan kalimat pengaruh Arab terutama dalam kitab-kitab klasik Melayu seperti frasa ketahuilah olehmu dari terjemahan A'lam, maka kemudian daripada itu dari terjemahannya Amma Ba'du, atau pada kalimat sunat berbuka atas sama dan lain-lain. Frasa dan kalimat bentuk ini merupakan hasil terjemahan dari hafiah dari teks-teks bahasa Arab. Seterusnya, kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan. 1. Bahasa kebangsaan ialah merupakan bahasa rasmi Malaysia yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 152. Yang kedua, bahasa Melayu merupakan medium utama dalam segala aktiviti ekonomi di Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan gebilangnya. Bahasa Melayu ini merupakan bahasa lingua franca pada zaman kini. Yang ketiga, bahasa Melayu telah digunakan dalam penyebaran agama Islam. Yang keempat, bahasa Melayu juga telah digunakan dalam aktiviti persuratan antara pembesar serta sultan yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar. Kesan bahasa Melayu terhadap ekosistem dan peradaban manusia. Yang pertama, ia dapat menjadikan bahasa Melayu sebagai komunikasi interaktif. Ia fungsi terpenting bahasa adalah menyampaikan maklumat dan berfungsi sebagai alat komunikasi. Yang kedua, dapat mengantarabangsakan bahasa Melayu.
Bahasa Melayu adalah bahasa keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penuturnya. Ia seramai 225 juta penutur di belakang bahasa Cina 1,192 juta, bahasa Inggeris 456 juta dan bahasa Sepanyol 362 juta. Yang ketiga, ia mampu menampilkan bahasa Melayu yang mempunyai nilai ekonomi dan sains teknologi. Bahasa merupakan alat atau medium yang dapat menyampaikan maklumat sains teknologi yang menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara. Isu dan cabaran yang dihadapi dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang pertama, kedatangan penjajah yang membawa bahasa mereka sebagai bahasa utama dalam tanah Melayu. Bermulanya kolonial bertapak di tanah Melayu sekitar abad yang ke-16, penggunaan bahasa Melayu telah terjejas dan identitinya semakin menghilang. Yang kedua, sekolah-sekolah yang dibina ketika zaman penjajahan banyak berorientasikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama pendidikan di sekolah mereka. Yang ketiga, masalah penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat pada masa ini adalah penggunaan bahasa rojak yang menghilangkan identiti asal bahasa Melayu. Yang keempat, dasar penggunaan bahasa dalam sistem pendidikan negara yang tidak konsisten. Perkara ini menyebabkan berlakunya masalah pemerkasaan bahasa Melayu. Ini dapat dibuktikan apabila pada tahun 2003 kerajaan membuat kejutan dengan melaksanakan mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Arahan ini berlaku kerana didapati penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar amat tidak memuaskan. Justru itu bahasa Melayu dikorbankan. Yang kelima, pertambahan sekolah vernakular di Malaysia juga telah menjejaskan pemerkasaan bahasa Melayu sekaligus semakin jauh untuk Malaysia mencapai sebuah negara bangsa. Yang terakhir, masalah kekurangan bahan rujukan dan bahan terjemahan dalam bahasa Melayu. Langkah-langkah memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Mengadakan kempen, konvensyen dan syarahan umum pada peringkat kebangsaan maupun antarabangsa untuk menyedarkan semua betapa pentingnya menjamin dan memastikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai bahasa pengantar pendidikan, sains dan teknologi dikekalkan serta dipertingkatkan. Seterusnya, memperuntukkan kewangan maksimum dalam bentuk belanjawan kerajaan dan sumbangan daripada pihak swasta sebagai tanggungjawab sosial untuk menggalakkan pengkaryaan dalam segala bidang termasuk sains dan teknologi dalam bahasa Melayu sama ada karya asli ataupun terjemahan. Langkah ketiga adalah mempergiatkan aktiviti-aktiviti berkaitan kebahasaan, kesusasteraan, penterjemahan, pengkaryaan serta bahan bahasa dan sastera sejak era Kesultanan Melayu Melaka. Lebih-lebih lagi terutamanya melalui penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP pada tahun 1956 yang bertujuan untuk menerbitkan, menggalakkan dan memperkembangkan bahasa Melayu dalam semua bidang disiplin. Yang keempat, galakan dan latihan dapat diberikan kepada pakar-pakar pensyarah dan profesor-profesor untuk terus berusaha membuat penyelidikan dan pembangunan R&D mereka dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai medium kajian. Selain daripada itu, sekolah wawasan merupakan salah satu langkah dalam membina sebuah negara bangsa di Malaysia. Maknanya, pelajar dari berbagai kaum akan belajar bersama dan tidak fokus kepada perbezaan mereka. Sekolah wawasan yang berkongsi kemudahan yang sama turut diwujudkan. Ini akan membantu memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Lebih-lebih lagi, bahasa Melayu akan digunakan sebagai bahasa komunikasi utama. Ini tidak akan melemahkan peranan bahasa Melayu di sekolah. Kerajaan telah mewujudkan satu jawatankuasa untuk membantu menggalakkan perpaduan antara kaum dan bahasa di Malaysia. Setiap ahli jawatankuasa telah diberikan tugasan khusus untuk membantu, melindungi dan memartabatkan bahasa Melayu. Jawatankuasa itu bukan sahaja direka untuk menyokong bahasa Melayu, tetapi membantu mempertahankan kedaulatan negara dalam menggunakan bahasa kebangsaan. Secara keseluruhannya, dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, bahasa telah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, iaitu bahasa kebangsaan kita. Bahasa Melayu sehingga kini masih dianggap sebagai bahasa kebangsaan yang perlu dipelihara dan dibanggakan oleh rakyat Malaysia. Langkah memperkasakan bahasa Melayu telah dibuat untuk menjadikan bahasa itu tidak dipandang rendah oleh rakyat dan orang asing.